Tentang Ramadan itu bulan yang agung, Syahrul Azim, dan juga bulan yang penuh dengan keberkatan, Syahrul Mubarak. Jadi pada pagi ini apakah sambung Syahrul fi lailatul khairun min alfi syahr. Bulan di mana kata Nabi Allah Subhanahu wa taala telah letakkan padanya satu malam, yang mana malam itu kelebihan dan fadilahnya lebih baik daripada melakukan ibadat selama 1000 bulan. Ya, yang mana 1000 bulan sama dengan nilai hampir 83 tahun. Jadi maknanya Nabi SAW menyatakan bahawasanya pada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang kita disuruh untuk mencarinya, yang mana malam itu terletak pada malam-malam ganjil daripada bulan Ramadan. Jadi bila sampai start malam 21 sampailah kepada malam 30, jika kita sama-sama lah kita merebut untuk mendapatkan yang dikatakan satu malam ganjaran, fadilah kelebihannya adalah lebih baik daripada seseorang yang melakukan ibadat selama 1000 bulan. Kalau kita hitungkan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak cari yang sampai umur 1000 bulan sangat susah. Kalau ada pun tu tak tolak lagi kan, zaman-zaman masa dia kecil, zaman sebelum balik. Katalah kalau di umur 90 tahun, kalau 90 tahun tolak 15 tahun, kita ambillah kira umur 15 tahun ni baru balik, maknanya baru berapa kan, baru 75 tahun, mana tak sampai lagi 3 tahun kan. Sedangkan orang yang melakukan ibadat pada malam yang dikatakan malam Lailatul Qadar ni, malam yang penuh dengan perkara yang sangat bernilai dan berharga ni, lebih baik, lebih hebat ganjaran pahala daripada orang melakukan ibadat sebulan. Inilah di antara kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah disebut dalam satu hadis, ujira qalilan amila qalilan wa ujira kathiran. Mana kelebihan umat Muhammad amal sedikit tapi ganjaran banyak berbanding umat-umat yang terdahulu. Ini adalah kerana umat Nabi Muhammad ini umur dia tak panjang macam umat dulu. Kalau umat dulu ada yang sampai 1000 tahun, beratus-ratus tahun. Tapi umur umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70, itu yang biasalah. Tapi ada yang mati lebih muda pun ada, kan, umur 20-an, umur 30-an, 40-an, 50-an. Cuma kekerapan kebiasaannya yang berlaku kematian bagi umat Muhammad antara 60 hingga 70. Dan disebabkan faktor pendeknya umur umat Nabi Muhammad ini, maka Allah anugerahkan kepada kita semua supaya kita ambil peluang. Itu sebab ibadat umat Nabi Muhammad ini dia tak sama. Setiap perkara baik yang kita buat ganda 10. Itu yang paling minimal lah, paling kurang. Ada yang ganda 700, ada yang ganda sampai tidak tahu dia punya ganjaran dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibadat puasa. Ibadat puasa jangan kata manusia, malaikat pun tak tahu berapa ganjaran pahala yang kita layak. Itu sebab Nabi SAW menyatakan di antara kegembiraan orang yang berpuasa itu, dia ada dua kegembiraan orang puasa. Yang pertama, ketika dia berbuka puasa, kan, dia gembira kerana apa? Kan, kerana dia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di samping dia dapat makan. Tapi kalau setakat dapat makan, itu gembira nafsu nama dia. Kan? Dia lebih kepada gembira kerana berjaya, kan, diselesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan gambaran dia adalah merupakan seorang hamba yang taat, hamba yang baik. Manakala kegembiraan yang kedua, iaitu inda liqa'i rabbi, ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kerana fariha bisawmi, gembira kerana mendapat pahala puasa. Berapa banyak wallahi, tapi yang pastinya pahala puasa yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa itu akan memastikan dia gembira. Tapi puasa yang macam mana? Sudah tentulah puasa yang diterima oleh Allah. Apa syarat-syarat dia? Itu nantilah dalam kuliah akan datang. Baik. Jadi pada pagi ni jadi apa lebih nak selesaikan berkaitan dengan apa kelebihan yang dikatakan
satu malam yang dikatakan Lailatul Qadar ini. Baik. Ada ulama mengatakan ya, kelebihan bulan Rajab Allah letakkan pada 10 malam ataupun 10 hari yang pertama ya, pada bulan tersebut. Manakala bulan Syaban pula diletakkan kelebihan pada 10 hari yang pertengahan. Sebab dia ada malam nisfu Syaban. Manakala kelebihan Ramadan pula pada 10 hari ataupun 10 malam yang terakhir. Ya, walaupun kita ni berada di awal ya Ramadan kan, baru masuk hari ketiga, bukanlah bermakna tak payah ibadat lah, tunggu malam yang terakhir lah. Jangan ya, jangan begitu. Sebab dia begini ya, kalau kita nak mendapatkan pengakhiran yang baik, maka seharusnya kita memulakan ya apa saja perbuatan kita dengan permulaan yang baik. Kan ramai orang nak husnul khatimah, pengakhiran yang baik, kan matinya dalam keadaan yang apa? Ya, yang terbaik. Ya, dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, mati dalam keadaan berzikir, sedang buat ibadat. Tetapi malangnya kan seumur hidup dia, masa muda dia kan tak pernah nak melakukan perkara-perkara yang baik. Macam mana ya, masa muda dia tak suka buat benda baik, tunggu tua baru nak buat benda baik. Masa hidup tak pernah buat benda yang baik, tunggu nak mati baru nak buat benda baik. Agak-agak Allah nak bagi ke keadaan tersebut? Itu sebab kalau kita nak pengakhiran yang baik, maka perlu kita mulakan dengan permulaan yang baik. Itu sebab daripada awal ya, abang nak galakkan anak-anak biasakan ya solat-solat sunat kan ya, baca Quran ya, zikir dan sebagainya, supaya bila kita sampai 10 hari yang terakhir atau 10 malam terakhir, maka kita juga akan dipermudahkan oleh Allah untuk solat sunat ya, untuk kita mempertingkatkan lagi ya bacaan ayat suci Al-Quran, zikir dan sebagainya. Itu sebab kita kena biasakan ya sesuatu kebaikan itu, supaya kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang apa? Kita kalau tak buat, kita jadi macam tak seronok kan ya. Kita kalau tak buat, kita rasa macam ada benda yang kurang dalam kehidupan kita. Mana kalau kita dah sampai ke tahap macam tu, menunjukkan ya kita sudah mencapai satu tahap iman yang sangat baik ya. Sebab keadaan orang yang beriman itu, apabila setiap kali dia melakukan amal-amal ketaatan, dia akan rasa tenang. Setiap kali lepas baca Quran, dia akan rasa tenang. Setiap kali dia lepas solat sunat ya, selepas setiap kali dia buat apa saja ibadat, kerja-kerja perhamban kepada Allah, dia akan rasa tenang ya. Dan apabila dia meninggalkan ibadat tersebut, walaupun benda tu sunat, dia mula rasa tak tenang, rasa tak tenteram dan sebagainya ya. Sebab hubungan kita dengan Allah ini ya hanya dapat dinaik melalui bagaimanakah ibadat kita dengan Allah, sebagaimana yang disebutkan pada pagi semalam ya. Mana kalau baik hubungan kita dengan Allah, maka baiklah kan ya. Kalau baik ibadat kita tadi kan, kerja peribadatan tadi kan ya, kita rajin baca Quran, mana ada saja kerja-kerja kan ibadat yang kita itu menunjukkan baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kurang kan ya, kurang sangat, Quran pun malas kan, solat sunat pun malas, habis semalas, maka itulah gambaran antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada satu hadis dan pernah memperingatkan kepada kita semua ya. Jadi abang ambil mafhum dia yang Nabi kata apa ya, barang siapa yang nak tahu agak-agak macam mana kedudukan dia di sisi Allah, kita nak tahu kita di sisi Allah ni yang agak-agak kedudukan yang mana, mulia ke tak mulia ke, maka kata Nabi, lihatlah ya, renungkanlah kan sejauh mana kita letakkan Allah tu dalam kehidupan kita. Agak-agak kita letak Allah ni nombor apa kan? Kalau kita letak nombor 1, Allah pun akan letak kita nombor 1. Kalau kita letak Allah ni nombor 2, contoh nafsu kita dulu kan, barulah kita nak orang kata apa, letakkan Allah ke perintah Allah kan, kehendak Allah ya. Orang kata apa, datang selepas daripada kehendak nafsu. Jadi begitulah Allah SWT akan letakkan diri kita, maka kita tidak akan mendapat apa-apa kelebihan. Tuan kita ikhtiarkanlah, usahakanlah bila sampai perintah-perintah Allah, contoh waktu solat, kita cuba segerakan kan. Kalau boleh kita cubalah tangguhkan apa saja perkara-perkara yang lain yang kita sedang lakukan.
Tambah kalau tengok televisyen, kan? Boleh pause kejap, kan? Boleh stop kejap, tutup. Ya, untuk apa? Kita nak tunjukkan kita mendahulukan akan perintah Allah. Supaya senang nanti di akhirat nanti Allah juga akan mendahulukan akan urusan kita berbanding akan apa? Urusan orang yang lain. Sebab ada satu hadis ya, menceritakan tentang ketika Nabi SAW hampir mendirikan solat. Tiba-tiba ya sahabat ni macam lambat-lambat sikit. Ada, bukan semualah. Ada sahabat yang lambat, ya, slow nak masuk ke dalam saf. Maka Nabi tegur, kan? Nabi kata apa? Segera ikut aku, kan? Barang siapa yang melambatkan urusannya dengan Allah, maka Allah akan melambatkan urusannya, ya, antara dia dengan hambanya itu di akhirat nanti. Ini kita tanah ni. Sebab disebut tentang alam akhirat, alam mahsyar, ya, yang digambarkan matahari hanya sejengkal dengan kepala, ya, dan digambarkan pula betapa manusia yang peluhnya lebih busuk daripada bawah bangkai, ya, tak ada langsung teduhan ya, melainkan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang Nabi kata siapa yang buat perkara ni dia akan mendapat lindungan arasy Allah, ataupun lindungan, ya, yang dikatakan pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Ada beberapa golongan atau kemudian, ya, akan dikongsikan. Jadi siapa yang buat benda tu dia akan dapat kelebihan. Yang lain tak ada. Mereka duduk dalam keadaan berpanas dengan bau busuk dan sebagainya. Tiba-tiba, kan, urusan kita lambat pula, kan, ya? Sampai kita tertanya-tanya bila nak mari, bila nak sampainya, kan, time kita dipanggil, dirisau apa semua ni, kan. Maka bila kita bertanya, kan, maka malaikat akan menjawab apa? Ya, sebab dekat dunia dulu kamu suka melambat-lambatkan urusan kamu dengan Allah, maka hari ini Allah akan lambatkan urusan kamu. Allahu Akbar. Itu sebab kita kalau boleh, ya, ada sebenarnya bukan kalau boleh, kena bagi boleh lah, kan, antara kita dengan Allah, kita kena apa? Cubalah segerakan, ya, cepat nak tunjukkan betapa kita, ya, sangat mencintai Allah, sangat mengasihi akan Rasulullah SAW. Kecualilah kalau kita sedang buat perkara-perkara yang memang tidak boleh ditinggalkan. Macam contoh doktor tengah bedah pesakit, kan, tiba-tiba masuk waktu solat, takkan nak tinggal kot, kan, biar pokok berlubang tu. Tu tak apalah diteruskan, ya, kan. Kalau yang lain kita tengoklah, ada tak pekerjaan yang tak boleh ditinggalkan. Kalau tak boleh tinggalkan, kalau tinggalkan akan berlaku mudarat, kita teruskan, tak apa, lewat sikit. Tapi kalau boleh ditinggalkan, boleh ditangguhkan, maka kita tinggalkan, kan, ya, tangguhkanlah. Berikan keutamaan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Taala. Baik, itulah ya di antara, ya, sedikit perkongsian pada pagi ini. Walaupun fokusnya lebih kepada cerita tentang apa Lailatul Qadar, tapi sebenarnya dia banyak kisah dia, kan. Tapi apa saja simpan untuk, ya, malam pagi yang ke-20, malam pagi yang ke-20 kot, kan. Pada pagi 20, malam 21, pagi 20 tu abang akan cerita tentang apa kelebihan, kan, ataupun kisah, kan, macam mana wujudnya malam Lailatul Qadar itu sebagai satu anugerah kepada umat Muhammad SAW. Cuma ini sebagai pemberitahuan awal lah, kan, ya. Jadi kalau kita nak mendapatkan satu kemudahan untuk melakukan ibadat pada pengakhiran, maka kita yang berada pada awal bulan Ramadan ini kena pula tunjukkan kita nak sangat-sangat, kita nak betul-betul akan apa? Akan kelebihan yang Allah letakkan pada 10 malam yang terakhir nanti, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat sekarang, ya, Allah akan permudahkan pada, ya, waktu yang mendatang, ya, insya-Allah. Itulah yang dapat dikongsikan pada pagi ini. Jadi pada pagi esok kita akan sambung, ya, di mana kelebihan bulan Ramadan ini, dan Allah jadikan puasanya sebagai kefarduan, ya, dan tarawih pada waktu malam itu sebagai satu perkara yang sunat. Itu insya-Allah kita akan sambung pada pagi esok. Cukuplah, ya. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini ada manfaat dan kebaikan. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati, dan diampunkan segala dosa-dosa kita, ya. Mudah-mudahan, ya, apa saja urusan kehidupan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.